Masih bersama berita perdana. Kementerian Pendidikan memutuskan sesi persekolahan secara bersemuka di seluruh negara yang sepatutnya bermula 20 Januari ini ditangguhkan. Sebaliknya, sesi persekolahan hanya dibuka kepada murid yang akan menduduki peperiksaan utama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sesi persekolahan bagi sesi 2021 telah pun bermula. Persekolahan dalam situasi yang baru, norma baru di mana kita mendapati bahawa sekolah dibuka secara virtual. Kita dapati dalam kita menyantuni anak-anak untuk belajar di rumah, pastinya 1001 macam cabaran wujud. Tak kala kita juga sebagai ibu dan ayah yang berkejaya, pastinya tidak terlepas daripada satu keadaan di mana kita menghadapi cabaran, di mana kita nak menguruskan anak-anak bersekolah, di mana kita nak menguruskan diri kita yang bekerja, kejaya kita dan juga persekitaran perumahan. Pada tahun ini kita dapati 2021 bermula pada 20 Januari baru-baru ini, sesi persekolahan dibuka. Mungkin suasananya agak berbeza, keceriaannya tidak lagi kita melihat bagaimana ibu bapa berada di luar pagar sekolah mengintai anak-anak yang berada di persekolahan hari pertama di sekolah. Hari ini suasananya berbeza. Kita dapati masyarakat menampilkan di media sosial dengan gambaran-gambaran baru di mana persekolahan di alam maya. Kita dapati anak-anak kecil boleh bersama dengan ibu bapa mengendalikan sesi pembelajaran di rumah. Terdapat juga remaja-remaja yang mengadakan sesi persekolahan dalam talian. Walau bagaimanapun, realitinya pembelajaran di rumah ini hakikat sebenarnya kita tidak terlepas daripada satu keadaan, cabaran utama. Menceritakan tentang cabaran bagi ibu bapa, saya sebagai seorang ayah pastinya tidak terlepas di mana satu keadaan kelang kabut, menyediakan persekitaran pembelajaran di rumah, menyediakan tempat-tempat untuk anak belajar, manakala kita juga perlu menyediakan facilities atau peranti-peranti untuk membolehkannya belajar dalam talian. Tidak terlepas juga ada kalanya ibu bapa juga terpaksa menyusun dan menyesuaikan masa ianya bekerja dengan masa pembelajaran, jadual anak-anak berada di sekolah maya pun dengan perancangan dan juga keterbiasaan kita setelah 10 bulan lebih persekolahan dalam talian ini berlangsung. Kita dapati bahawa sedikit demi sedikit baik ibu bapa maupun guru kita telah mula mengadaptasinya. Pelajar sudah boleh mengendalikan pembelajaran dalam talian. Ibu bapa sudah mula menyusun jadual-jadual pembelajaran anaknya, menyusun apakah sesi-sesi pembelajaran yang akan dijalankan secara dalam talian esokkannya atau dijalankan secara offline. Dengan menyemak email sama ada melalui Google Classroom, ibu bapa mula menyusun latihan-latihan, lembaran kerja, link-link pembelajaran supaya anaknya boleh mengetahui bahawa ini sesi persekolahan yang akan berlaku secara virtual. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua pula berlakunya juga keadaan di mana suasana yang mungkin agak menggembirakan suasana isi rumah bila mana tepat pukul 10 pagi anak-anak akan berehat. Pada masa itu juga ibu bapa akan berada dalam keadaan agak kelang kabut kerana perlu menyediakan minum pagi atau makan pada pukul 10 pagi. Sekali lagi, ibu bapa mungkin yang berada dalam suasana tengah bekerja atau bermesyuarat perlu melayan kerenah anak-anak. Sekali lagi kita dapati bahawa ini cabaran utama bagaimana nak mengendalikan sesi pembelajaran anak-anak dan pada masa yang sama pula kita mengendalikan kerja kita, kejayaan kita, tugas-tugas yang perlu kita laksanakan bekerja dari rumah. Paling bijak adalah kita perlu memikirkan bagaimana kita boleh menyusun jadual kerja kita dan juga jadual anak-anak yang berada dalam sesi persekolahan di rumah. Cara ini juga perlukan persefahaman. Persefahaman ini perlu wujud antara ibu, ayah dan juga anak-anak. Pada masa yang sama juga ibu bapa perlu mengajak anak-anak bersama-sama melakukan kerja-kerja di rumah kerana ini juga merupakan sebahagian daripada pembelajaran yang perlu diajar dan diterapkan dari segi pengurusan harian dirinya, dari segi pengurusan rutin harian, bagaimana dia menguruskan keadaan-keadaan dari satu tahap kepada satu masa yang lain, bagaimana dia mendisiplinkan dirinya pada masa ia berada dalam suasana persekolahan, pada masa ia perlu belajar dan pada masa di mana dia boleh melaksanakannya. Sekali lagi, dalam kita nak melaksanakan ini, saya tak dapat nafikan bahawa bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil, suasananya berbeza.
cabarannya berbeza. Ini kenapa? Di saat kita telah pun menyediakan keperluan peranti-peranti yang diperlukan untuk pembelajarannya dalam talian, tidak kita terpaksa berada di sebelahnya, memastikan bahawa ia mengetahui bagaimana nak berinteraksi dalam talian untuk kali pertama. Kemudian kita juga perlu berada di sebelahnya untuk memastikan apa yang disediakan oleh guru itu difahami oleh anak kita untuk dilaksanakan tugasan-tugasan tersebut. Dan selebihnya pada masa sesi offline, iaitu pada masa anak ini menyiapkan lembaran-lembaran kerja yang disediakan oleh guru, disiapkan atau pada masa tersebut, dan pada masa itulah ibu bapa akan mula memfokuskan kepada tugas-tugas harian atau kerja daripada rumah. Dan di sini kecekapan ibu bapa juga sangat dituntut, dan ada kalanya kita juga tak dapat elakkan daripada untuk melayani, kerana akhirnya kita mendapati bahawa kerja kita dari rumah itu kadang-kala tertangguh atau kita terpaksa buat di luar waktu tugasan. Walau bagaimanapun, kebijaksanaan ibu bapa untuk mengadaptasi cabaran pertama ini dalam norma baru, pembelajaran baru di rumah, dalam keadaan dan suasana ini, ada kalanya bila kita menerimanya sebagai suatu bentuk baru yang menyeronokkan, insya-Allah sesi pembelajaran anak-anak kita dalam talian menjadi suatu yang menyeronokkan. Tambahan lagi, jika guru yang berada di sebalik skrin itu dapat menarik perhatian dengan pelbagai aktiviti dan juga interaksi dan komunikasi dua hala yang dapat menarik minat pembelajaran anak-anak didik ini, secara tidak langsung pembelajaran dalam talian ini menjadi lebih menarik dan berkesan.